Assalamualaikum, apa khabar? Saya doakan mudah-mudahan anda diberi kesihatan baik, dijauhi daripada jangkitan COVID-19 dan selamat beristirahat di rumah. Jangan ke mana-mana. Biar saya hari ini kongsikan tip-tip macam mana nak masak. Hari ini saya nak kongsikan tip nak masak kambing. Baik, tip ni sekarang ni saya tengah buat gulai kambing, yang mana saya terima tempahan daripada sahabat lama saya. Dia minta 3 kilo. Jadi tip dia, kambing ni adalah daging yang berbau, right? Daging yang berbau. Jadi kalau kita hilang rasa bau kambing ni, mudah saja kita masukkan bahan-bahan yang beraroma seperti akar ketumbar, seperti daun pandan, seperti batang pudina, dan rempah ratusnya mestilah serbuk ketumbar, serbuk hitam manis, serbuk hitam putih, serbuk kari. Dan nak menambahkan lagi aroma supaya tidak berbau tadi, kita masukkan bunga lawang, buah pelaga, kulit kayu manis, bunga cengkeh. Itulah dia petua-petua. Jadi saya nak bagi petua juga macam mana supaya daging kambing tadi semasa kita masak dia tak keras. Baik, kita guna teknik renehan. Teknik renehan tu memasak dalam jangka masa yang panjang. Sebagai contoh, melebihi 1 jam dengan api renehan dia 110 darjah Celsius. Dia bukan teknik mendidih, dia renehan. Dia masak macam perlahan-lahan, biar dia lama. Barulah rempah ratus tadi akan meresap ke dalam daging kambing. But teknik memasak dia, mula-mula kita panaskan minyak, kemudian kita masuk bawang putih, halia, bawang merah, daun ketumbar, batang ketumbar ataupun akar ketumbar. Kita kacau sampai naik bau. Kemudian kita masuk 4 serangkai kulit kayu manis, bunga lawang, buah pelaga, bunga cengkeh. Kita kacau sampai naik wangi. Barulah kita masukkan daging kambing. Kita masukkan daging kambing tu, tambahkan minyak sikit supaya permukaan daging kambing tu masak. Jadi semasa kita merebus ataupun merenih daging kambing tadi, dia tak pecah. Kemudian dah orang kata dah cukup 3 suku masak, barulah kita masukkan rempah ratus. Kita masukkan rempah ratus, kita kacau sampai dia rata, dan kita masukkan separuh air dulu. Sebagai contoh, kalau kita buat 3 kilo kambing bersamaan dengan 3 liter air, kita masuk 1 liter dulu. Kita kacau dan sampai dia pecah minyak, baru kita tambahkan air lagi. Tambahkan air. Petua dia juga, masa kita masak tu kita kena kacau bahagian tengah ni. Supaya kan dalam rempah tadi dia ada tepung kan, supaya dia tidak mudah hangus. Dan kita kacau ni, dan sepastinya petua juga nak dapat barakah, nak dapat pahala, kita kacau ikut arah lawan jam. Sambil dalam hati kita ni berselawat, sambil dalam hati kita ni berdoa, sambil dalam hati kita ni berzikir. Sebab apa? Makanan yang bersih itulah akan melahirkan insan yang mulia. Makanan yang bersih itulah akan memberikan kita sihat, dan makanan bersih itu jugalah memberi kita seronok. Jadi kita masak tu mestilah dengan keadaan yang seronok. Baik, selepas 2 jam, apabila daging tu dah hampir empuk, barulah saya masukkan sos cili, saya masukkan sos tomato, saya masukkan sedikit kicap manis, dan saya masukkan susu. Dan kalau kata kuah tadi terlampau cair, saya masukkan bawang goreng. Akhir sekali, barulah saya masukkan garam, gula secukup rasa. Dah pun siap. Kau tengok tadi, kenapa Chef Sabri tak pakai santan? Baik, bila saya masak, saya tak suka pakai santan. Resipi yang saya belajar ni kebanyakan resipi yang saya mengembara semasa saya buat program Spice Route. Saya mengembara di Sri Lanka, saya mengembara di India, Tunisia, Albania, Syria, Oman, Turki, Yaman, Algeria. Bermakna saya dapatkan resipi-resipi ni, mereka tak menggunakan santan. Kebanyakan resipi-resipi mereka ni banyak menggunakan yogurt kalau di India. Kalau di belah-belah Timur Tengah, banyak menggunakan minyak zaitun, dan banyak menggunakan sumber-sumber bahan-bahan segar dan rempah-rempah ratus yang segar. Baik, semua orang tanya saya, Chef,
nasi mandi tu berasal pada mana? Okey, nasi mandi ni sebenarnya pengalaman saya semasa saya di Sana'a 10 tahun sudah. Nasi mandi originally berasal daripada Yaman, daripada Hadramaut. Baik. Nasi mandi ni very simple. Dia buat dalam tanah. Dalam tanah tu dia buat lubang lebih kurang dalam 6 kaki. Di negara-negara Arab, di Timur Tengah, di padang pasir, waktu malam dia sejuk. Bila waktu malam sejuk, mereka menggunakan lubang tu supaya membuat umbun api. Sebab bila waktu di padang pasir, tiba-tiba ribut pasir datang. Sebab itu takut yang api tadi terpadam, mereka buat dalam lubang. Jadi waktu pagi keesokannya, lubang yang sama tu mereka guna untuk masak nasi. Alright. Yang ditanya, kenapa dipanggil mandi, chef? Kenapa dipanggil mandi? Mandi tu maksudnya, sebagai contoh, dalam ni nak buat nasi mandi, saya bagi resipi, sebagai contoh lah, 5 kilo beras bersamaan dengan 5 liter air bersamaan dengan 1 liter minyak zaitun atau minyak jagung. Itu dia. Dan lebih kurang dalam 10 sudu makan gula. Dia orang tak pakai gula, saya pakai gula. Saya modify sikit resipi tu. Kemudian lebih kurang 5 sudu makan garam dan lebih kurang 3 sudu makan serbuk perasa. Baik, beras dah dibasuh tadi. Apabila beras dibasuh, dikeringkan, kemudian digaul dengan rempah ratus dan digaram, gula sebagainya. Rempah ratus dia, serbuk hitam manis, serbuk ketumbar, serbuk hitam putih, digaul dan dimasukkan sedikit serbuk kunyit ataupun terbaiknya dia orang menggunakan lebih kurang dalam 5 gram saffron, direndam dengan air panas. Kemudian dimasukkan sekali. Kemudian nak menambahkan aroma tu, dia masuk jugalah bahan-bahan seperti kulit kayu manis. Kulit kayu manis lebih kurang 3 batang. Dan lebih kurang dalam 1 sudu makan buah pelaga, 2 sudu makan bunga cengkeh dan 1 sudu makan bunga lawang. Dia masukkan sekali, dia gaul. Kemudian barulah dia masukkan air. Air tu mesti air panas. 5 liter air panas masuk dalam beras tadi. Kemudian lebih kurang 2,5 cawan minyak masuk. Lepas dah masuk tu, mereka letaklah dalam lubang tadi. Lepas mereka letak dalam lubang tadi, dia ada rack. Rack 1, rack 2, rack 3. Sebagai contoh, rack 3 ni kambing yang telah diperap dengan serbuk hitam manis, ketumbar, tomato, jus sebagainya bahagian atas, dengan serbuk cili bahagian atas. Dan rack yang kedua adalah ayam. Sama juga bahan perapan dia, serbuk cili, tomato paste sebagainya. Yang kedua. Rack yang ketiga ubi getang. Dia bertingkat-tingkat. Okey. Kemudian dia masuk dalam rack ni, dia masukkan dalam tanah tadi. Kemudian bawah periuk tadi ada bara api. So bara api ni akan letakkan bara api supaya dia tak hangus. Kemudian dah masukkan semua, dia akan tutup dengan kayu basah di atas permukaan lubang tadi. Tutup kayu basah dulu, kemudian ditutup dengan kapet, kemudian ditutup dengan pasir, dibiar lebih kurang 1 jam 45 minit bergantung pada saiz. Kemudian tak dikacau-kacau lagi, tak dikacau-kacau. Selepas 1 jam 45 minit baru dibuka semuanya, baru diangkat. Dan good about dia punya aroma dia, the nutrition value is there, the aroma is there, dan nasi mandi ni tidak dikacau-kacau. Yang disebutkan mandi maksud dia titisan air daripada atas, 2, yang ketiga drop on the rice. That's what they call nasi mandi, kambing mandi, chicken mandi. Itulah dia sedikit sebanyak sejarah nasi mandi. Last not least, saya Chef Sabri, La Bamba, Chicago, Milano.